Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya, Ernest Jonathan Seribu, bawakan anda Buletin UKAS edisi tengah hari 13 Mei 2020. Berita utama. Setelah beroperasi selama 55 hari, Pusat Penempatan Sementara Gelandangan yang diwujudkan untuk penempatan gelandangan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah ditutup secara rasmi semalam. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis berkata, sebelum itu seramai 10 gelandangan yang berasal dari Seri Aman telah ditempatkan di pusat berkenaan. Jelasnya, sepanjang tempoh tersebut, gelandangan terbabit juga telah diajar pelbagai perkara termasuk pengendalian kendiri dan pembangunan asas sumber manusia agar kehidupan mereka lebih terjamin setelah keluar dari pusat berkenaan. Saya berharap tindakan mesti dibuat supaya kita dapat jaga kesejahteraan dan juga keselamatan mereka. Ada 2 orang yang tiada rumah, ada yang tidak bekerja, jadi saya berharap pihak Jabatan Pendidikan akan memantau setiap individu itu dan cari cara macam mana kita membantu mereka. Datuk Francis Hardin menambah, kesemua 10 penghuni Pusat Penempatan Sementara Gelandangan tersebut juga menerima sumbangan wang tunai dan bantuan makanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebelum dihantar pulang ke rumah masing-masing. Laporan seterusnya. Seperti kebanyakan bahagian lain di Sarawak, Bintulu turut membuka semula aktiviti ekonomi dan sosial berkuat kuasa pada Selasa 12 Mei. Residen bahagian Bintulu, Jack Aman Luat berkata, pembukaan semula aktiviti ekonomi dan sosial adalah berdasarkan garis panduan untuk pembukaan semula aktiviti ekonomi dan sosial negeri Sarawak semasa Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB COVID-19. Walau bagaimanapun, kebenaran operasi ini adalah tertakluk kepada persediaan dan juga langkah-langkah yang telah pun diambil oleh perniagaan untuk memastikan pematuhan kepada garis panduan ataupun SOP yang telah ditetapkan. SOP yang disediakan adalah untuk memastikan aspek kesihatan diutamakan dan terjamin dalam persekitaran mana penularan wabak COVID-19 masih merupakan ancaman yang benar. Jadi SOP ini berhasrat untuk mengurangkan risiko kesihatan kepada orang awam dan juga di premis perniagaan sekaligus mengelakkan perkhidmatan kesihatan di negeri Sarawak dibebani sehingga tahap di luar kawalan. Jack Aman turut meminta pemilik premis atau peniaga yang ingin membuka semula aktiviti ekonomi atau sosial perlu mengemukakan kepada pejabat residen Bintulu. Sebarang pertanyaan, orang awam boleh menghubungi Bilik Operasi Bencana bahagian Bintulu di Bangunan Lama, Pejabat Residen 086 334 425, Bangunan Baru, Pejabat Residen 086 331 758. Bangunan Baru Pejabat Daerah Bintulu 086 331 896, Bangunan Lama Pejabat Daerah Bintulu 086 332 434, Pejabat Daerah Tatau 086 584 617 dan Pejabat Daerah Sebauh 086 422 111. Manakala, Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Bintulu BDA Roziah Mursyidi berkata, meskipun aktiviti ekonomi dan sosial telah mula dibuka pada 12 Mei tetapi aktiviti perniagaan makanan di Tanjung Batu masih belum dibenarkan. Di Bintulu, di Tanjung Batu, BDA masih lagi menutupkan gerai di Tanjung Batu. Walau bagaimanapun orang ramai boleh menggunakan fasiliti dan sebagainya di Tanjung Batu, tetapi kita tidak membenarkan for the time being barbecue keluarga. Kita tak benarkan dan kalau pergi beriadah, kita ingatkan sama ada mereka membuatnya secara individu dan small group. Kita tak benarkan yang
berkumpulan dulu. Tambah Roziah lagi, beberapa tempat masih lagi ditutup dan ada yang masih dalam perbincangan bagi memastikan keputusan yang dibuat ini memberi kepentingan bersama dalam mengekang penularan wabak COVID-19 dan memastikan Bintulu kekal sebagai zon hijau. Our kolam renang remain closed. Our library we are still working out macam mana penggunaannya nanti. Dan kita punya waktu operasi rumah penyembelihan Kinzil sekarang akan dimulakan pada jam 9 malam sehingga 3 pagi. Laporan berikutnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Limbang telah bersedia menerima kepulangan pelajar-pelajar dari Limbang dan Lawas yang belajar dari luar dan dalam Sarawak kembali ke bahagian Limbang. Residen bahagian Limbang, Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi berkata, kesediaan itu susulan daripada kejayaan pihaknya menguruskan kepulangan pelajar-pelajar dari Labuan pada awal Mei lepas. Seterusnya, kita telah juga bersiap sedia untuk menerima ketibaan pelajar-pelajar daripada luar bahagian Limbang, iaitu daripada Kuching, Miri dan Bintulu, dan juga yang balik daripada semenanjung Malaysia, termasuk juga Labuan dan juga daripada Sabah. Saya juga dipahamkan bahawa ada pelajar daripada UMS Sabah diterbangkan terus ke Kuching dan kini sedang dikuarantin di Kuching dalam perjalanan balik ke Limbang. Beliau menambah, setiap kepulangan pelajar akan diproses dan diuruskan mengikut SOP yang ditetapkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Berita seterusnya, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP hanya beroperasi bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Menurut Ketua Cawangan Kumpulan Simpanan Pekerja KWSP Limbang, Zaifa Razia Amir, operasi ini hanya melibatkan 4 aktiviti pengeluaran menerusi prosedur temu janji atau talian atau datang terus ke pejabat. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah melibatkan 4 jenis pengeluaran. Pertama, pengeluaran 50 tahun. Kedua, 55 tahun. Ketiga, pengeluaran 60 tahun. Dan yang keempat, pengeluaran kesihatan. Jadi, buat masa ini kami hanya boleh menerima 4 pengeluaran ini melalui prosedur temu janji ataupun temu janji online. Maksudnya sekarang ni ahli boleh membuat temu janji melalui online melalui kwsp.gov.my. Ada pautan yang disediakan. Selain itu, ahli juga boleh datang ke pejabat KSP. Sekiranya tidak dapat buat online, boleh kemukakan secara manual di pejabat. Sebagai penutup buletin, sedikit perkongsian untuk kita lebih bersedia dalam menempuh norma baharu berlandaskan pematuhan SOP yang ditetapkan menjelang sambutan perayaan yang bakal tiba.
Sekian bersama saya Ernest Jonathan Seribu dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Amalkan penjarakan sosial dan tahap kebersihan optimum. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin Ukas. Salam Ukas.